للنبي الكريم وآله وصحبه الكرام وإلى أرواح والدينا المسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah, kita menyambung kembali dalam siri bimbingan ibadah salat, penekanan kepada permasalahan arkanus salah, rukun-rukun ibadah salah menurut mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Dan pada kali ini kita berada pada siri bimbingan yang kelima. Betul ya? Yang keempat, lima, yang kelima. Setelah kita membincangkan mengenai permasalahan niat dengan begitu panjang lebar dan sedikit sentuhan awal pembukaan kepada tajuk rukun yang kedua, yakni takbiratul ihram pada siri yang lalu, yakni siri yang keempat. Dan pada kali ini kita masuk kepada siri yang kelima, insya-Allah taala. Masih lagi jauh perjalanan kita ni untuk membincangkan selok-belok hukum hakam berkaitan dengan melafazkan takbiratul ihram. Kena sebut macam itu. Sebab kalau kita kata takbiratul ihram, ada di kalangan masyarakat kita menganggap takbiratul ihram tu surrender yang kat tangan. Jadi dia tak faham. Jadi ada orang salah faham salam tu apa dia? Salam tu berjabat tangan. Ada orang faham pula salam tu just Assalamualaikum tanpa musafahah. Jadi benda-benda ni lah titik bengik ni yang kita nak kupas, nak urai balik supaya orang faham. Ya, sebagaimana ramai orang sebenarnya tak mengenali Rasulullah SAW dari segi khalqi dan khuluqinya. Sebab itu nak diberikan faham, bukan setakat mengambil pengajarannya sahaja. Sebab itu persoalan sirah adalah penting, dan sirah juga ada kaitan dengan selok belok hai'ah ataupun kaifiat dalam permasalahan ibadah salat. Itu dia punya mukadimah ni. Ya. Baik, jadi kita katakan melafazkan takbiratul ihram, dan sebagai sedia maklum dan ma'ruf bahawa takbiratul ihram ni termasuk dalam rukun qauli, rukun bacaan. Ya. Bermaknanya ia bukan sekadar dilafazkan sahaja, tetapi mestilah dilafazkan dengan betul dan tepat.
Ini pun titik bengik masyarakat juga ni. Ya. Ramai yang menganggap benda dalam ibadat ni asal buat saja dah tu. Dia tak kira buat tu kena betul. Masalahnya benda ni jadi hanya dalam permasalahan ukhrawi saja. Kalau masalah duniawi, asal buat saja tak apa. Macam datang kursus dah, mu mari je, mu tidur ke. Jadi ujung tadi dapat CJ kehadiran. Itu duniawi, mu mari saja. Tapi dalam masalah ukhrawi, ibadat, dia tak boleh mu buat saja, mu kena buat dengan betul. Ini yang masyarakat kita kalau tak duduk dalam majlis ilmu agama khususnya, ya, dia takkan faham benda ni. Sebab bagi dia datang dengan ceramah agama sudah cukup, dengan forum sudah cukup, dengan ceramah semasa sudah cukup. Dia lupa rupanya benda-benda yang ini merupakan ibadah khusus yang lebih penting, malahan yang maha penting, yang akan menentukan selamat tak selamat kita di yaumil mahsyar nanti. Ya. Baik, bila bercakap tentang takbiratul ihram ini, Nabi SAW ada menyebut, "Idza qumta ila as-salah fakabbir." Bila kamu berdiri untuk mengerjakan solat, fakabbir, bertakbirlah. Bertakbirlah. Ya. Takbir ni macam-macam jenis. Takbir Aid, takbir hari raya, 2 hari raya. Ya. Takbir rukun, takbir ihram, takbir intiqal, takbir perpindahan rukun. Takbir di dalam solat Aid itu sendiri 7 kali takbir. Ramai imam silap tak terangkan bahawa 6 kali tasbih. Rakaat pertama. Rakaat kedua 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Yang kita duk dengar semua, dia kata 7 kali takbir rakaat pertama selain pada takbir ihram, dan 5 kali takbir rakaat kedua selain pada takbir intiqal. Silap keterangan. Sebab kalau begitu keterangannya, orang akan menganggap takbir dalam solat Id itu apa dia? 7 kali takbir, 7 kali tasbih. Salah, makruh hukumnya. Dia takbirnya 7, tapi tasbihnya 6. Rakaat pertama. Ni nak kena ambil perhatian imam-imam yang akan membimbing sembahyang sunat hari raya, puasa atau raya Qurban. Keterangan ni rata-rata kalau 10 orang yang menerangkan sebelum sembahyang raya dah tu, anda boleh kata 9 orang cakap macam tadi. Tak ramai yang kata 7 takbir, 6 tasbih, 5 takbir rakaat kedua, 4 tasbih. Itu sepatutnya. Inilah benda apabila asal buat tidak dihalusi, diperinci, dia jadi makruh. Bukan makna banyak buat dalam agama tu boleh dapat bonus. Kadang-kadang banyak tu kerana tidak menepati sunnah Rasulullah SAW yang kita raikan maulidnya dan mauludnya ni. Maka kalau tidak menepati sunnah yang ditinggalkan, taraktu fikum amrain itu, aku tinggalkan pada kamu 2 perkara, yang kata Quran dan sunnah itu, ini di antaranya. Sunnah dalam beribadah. Ya, ini kata saya masih lagi belum dan takkan keluar tajuk. Benda ni masih lagi dalam rentetan takbir, ya. Baik. Jadi Nabi SAW bagi tahu, bila kamu berdiri untuk mengerjakan solat, bertakbirlah. Itu sebagai dalil naqli, ya. Baik, kita terus dengan kertas kerja kita, muka surat 6, pecahan D, yang mana pada siri yang keempat lalu kita dah cerita tentang pecahan yang pertama diucapkan dengan bahasa Arab apabila seseorang itu mampu berbuat demikian. Jangan jadi lalang dalam masalah ulama. Dia pergi satu negeri, dia balik bunyi lain, Allahu Akbar. Berat kata pokok ni, ya, jenis lalang. Baik, itu yang pertama dengan bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Yang kedua,
melakukannya dalam keadaan berdiri bila ia sedang melakukan solat fardu serta mampu berdiri. Ayat tu begitu detail, terperinci. Takbiratul ihram ni fokusnya sembahyang fardu. Sembahyang fardu adalah salah satu daripada sembahyang wajib. Sembahyang wajib yang lain sembahyang qada, sembahyang nazar. Sembahyang fardu termasuk dalam sembahyang wajib. Bila nak buat sembahyang fardu, maka takbiratul ihram dalam keadaan dia mampu berdiri. Mampu ni maknanya kena usaha dahulu baru pasti mampu atau mampu separuh jalan. Bukan membuat keputusan awal terus kata tak mampu atas dasar pengalaman semata-mata. Pada adatnya tak mampu, dah Imam Syafi'i suruh cuba dulu. Walau terpaksa bersandar, walau terpaksa pegang sesuatu. Kalau nama sembahyang fardu. Bukan asal sakit kaki sikit aja terus sembahyang duduk. Ini cerita sembahyang fardu ni. Tapi pergi rumah orang kahwin bukan main pula. Pandai dia mencari tempat duduk sampai tak tahu mana tempat duduk lelaki, tempat duduk perempuan. Ini cerita orang kahwin ni pun satu hal. Kalau boleh nak kena baiki balik. Ada cakap kat masjid tahu semalam, cuba baikilah. Kalau nak buat perubahan drastik. Dan Allah kata, aku tidak mengubah nasib satu kaum melainkan mereka mengubah apa yang ada dalam hati ni. Maknanya hati ni sebagai pemerintah. Cuba kita ikhtiar baik-baik ya Syazmi ya. Kalau buat walimatul urus ke apa, asingkan khemah lelaki dan perempuan. Walaupun pada adatnya dia nak makan satu family, satu table, tapi dia akan menyebabkan orang lain bersalah nak duduk sebelah dia, sebelah isteri dia. Ni yang orang tak berapa nampak hikmah asing lelaki perempuan. Sembahyang pun asing. Tak boleh awak sembahyang satu family awak dalam masjid. Jadi bila perempuan dengan perempuan, tak ada siapa nak segan silu duduk. Bila lelaki dengan lelaki, tak ada siapa nak segan silu duduk. Kalau kita nak tunjuk akrab ni kita berfamili di rumah. Ni di rumah hancur. Pucuk kacil, suami makan kat meja dapur, Pak Tino makan dapur, Pak anak makan depan TV. Kat rumah tak akrab pula. Dekat rumah orang kahwin baru nak tunjuk kosmetik, lakonan. Tak betul benda-benda macam ni. Boleh Kalian all in one. Itu Rosli Amzak punya cara. Kena terimalah, angguk je lah. Tak, ini betul. Kalau nak buat perubahan betul-betul. Disiplinkan masyarakat kita. Kita nak jadi orang yang boleh dengan izin Allah, usaha Allah ubah. Tapi kalau tak usaha, susah nak cerita. Ini cerita takbir ni. Ni apa cerita ni tadi ni. Sembahyang fardu. Mana kalau kau mau kahwin ni, duduk pula berjalan dia ke tengah, ke tepi, ke depan, ke belakang ni tak? Ni kalau pergi jogging ke sukan macam begini, bukan main lagi. Kereta sampai tepi-tepi jalan, sampai susah orang nak jalan. Nak mari sini ramai-ramai. Susah. Tadi dah tengok, dah tutup bangka pun sihat lagi. Tapi yang tutup bangka tu kalau mengaji kat sini susah pula. Ada je hal ni. Nak ceritanya tak adilnya kita dengan agama. Tak adil. Jadi adillah nanti Allah di pada masyarakat nanti bagi pada dah. Pada dah. Walaupun orang perdana keluar pada dah ni. Kena orang Kelantan ramah pula. Takbir dia kata. Allahu Akbar. Tak boleh takbir tapi boleh takbir. Ini takbir tapi tak boleh takbir pun tak jadi juga. Ilmu takbir tu nak kena ada. Nak kata takbir lah, rokok tak boleh berhenti ni apa hal? Mu takbir ni kuat dah. Rokok tu mu tak boleh buat. Islam kapung. Kok harai mu duk tutup lagi kata orang tahu. Maksudnya kok ustaz lain tak kecil gitu. Tak apa, biar. Nak ubah betul-betul. Ubah dari diri tu. InsyaAllah. Jadi maknanya kalau sembahyang fardu ni maknanya usaha berdiri dulu. Bukannya makan duku muak, terus duduk sakit pinggan.
Nama sembahyang wajib mesti berdiri dulu, walaupun sekadar Allahu Akbar datang sakit. Tak boleh dah. Bukan duduk terus. Sakit baru bagi warning ni, terus duduk. Tak boleh. Dia kena takbir dulu. Lepas takbir rasa boleh pergi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakit lagi. Duduk. Dah tak boleh. Nama terus duduk buat keputusan sendiri mendahului takbir, bukan itu caranya. Kerana ikhtiar dulu dalam mazhab kita begitu. Sebab itu saya nak cerita bab-bab semayang ni, orang kita ramai yang tak faham mazhab kita sendiri. Kita duk bantai Wahabi, kita dengan Syafi'i pun tak faham juga. Itu dah mazhab jahili namanya. Wahabi tidak, Syafi'i tidak, jahili jadi. Mazhab orang bodoh. Suruh belajar tak sih. Ya? Baik. Bermakna kalau dalam sembahyang yang bukan fardu, sembahyang nawafil, sembahyang sunat, sembahyang kafir fardu, rawatib, ba'diyah, qabliyah, sembahyang kerana sebab, sembahyang kerana waktu, sembahyang sunat yang macam ini memang boleh terus duduk, tetapi pahalanya potong 50% saja-saja. Kalau saja-saja duduk, saja-saja duduk. Sebab dia kata daripada tak sembahyang, baik sembahyang dulu. Tapi dalam baik sembahyang tu dia sembahyang duduk, diskaun lagi 50%. Oh, patut diskaun juga. Habis badan dah mu boleh diri, mu duduk. Oh, kita masyhurkan sikit istilah padan dah. Gitu. Realisasikan. Padan dah mu dapat 50% potongan. Pasal apa? Pasal mu boleh diri, mu duduk. Tak apa dah mengambil baik sikit pada waktu sembahyang. Yalah, mu banding gitu. Memang mu boleh masuk syurga mana tak tahu. Mu banding ibadah mu dengan orang tak buat. Orang banding ibadah ni kan orang hebat ibadah. Baru mu tahu mu ni maknanya Allah sikit dah. Faham tak ni? Kecek kelas bagi ni. Belajar. Okey. Kalau boleh duduk, tiba-tiba dia sembahyang mengiring pula, potong lagi 50% daripada 50%. Oh, tengok banyak mana tu tengok. Ada duduk sembahyang mengiring. Kalau boleh sembahyang mengiring, sembahyang terlentar. Sembahyang terlentar, potong lagi 50% daripada 50% yang dah potong tadi. Habis tinggal kapur dah kan. Tak apa pada dah, mau sembahyang terlentar. Gitu. Tak apa dah orang sembahyang, boleh sikit pada waktu sembahyang. Mu pakai tiket itu, tak apa bakar. Pasal tu mu merokok tak boleh berhenti. Mu pakai tiket begitu. Boleh cerita macam tu sikit nanti ni? Boleh ya? Kalau nanti tak suka segitu. Lurah. Sebab tulis kuliah macam ni nanti, kita pukul orang dia. Pukul habis. Bukan masalah pukul, masalah tarbiyah. Jadi kalau kita dalam sembahyang fardu, ikhtiarkan juga berdiri untuk takbiratul ihram. Walaupun masa berdiri itu berkerut kening, berkerut dahi. Tak apa, ikhtiarkan juga. Di situ menunjukkan adanya unsur-unsur ta'abbudi, penyembahan, pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang macam saya sebut, ada satu orang tua dulu sembahyang di satu masjid, dia memang cari dekat dinding luar, kat tepi tembok tu. Rupanya dia nak turun sujud tu, dia pegang tembok tu, baru dia turun. Dia nak bangun, dia pegang tembok, dia bangun. Turun lah. Nama sembahyang dulu tidak. Siap dengan sebubai, semutar dia, apa semua sembahyang. Cantik turun. Kita tengok dia, Allah, insaf. Kau bagi itu sembahyang berdiri lagi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dalam kitab dia kata wa yadurru
wa yadurru ikhlalun biharfin min Allah atau min Allahu akbar wa ziyadatu harfin yughayyiru al-ma'na al-ayat. Kalau ayat kita ni dia kata faktanya menyebut lafaz perkataan jalalah. Perkataan jalalah ni ialah Allah, ya? Dan lafaz akbar. Dua kalimat, dua perkataan ni kena sebut. Tak boleh ada diselangi dengan perkataan-perkataan lain dengan satu huruf walaupun satu huruf. Tak boleh ada satu huruf mencelah di antara Allahu akbar. Sebut dua perkataan, Allahu akbar. Nak tukar terbalik pun tak boleh. Vice versa. Ada sekarang filem vice versa. Nak tukar terbalik, Akbarullah. Sebab dia nak ambil ma'arif dia sukun. Orang Melayu memang suka panjang. Dia bila hujung tu dia suka panjang. Jadi Allahu akbar tak boleh, ma'arif dia sukun. Nah, dia ambil Akbarullah, tak boleh. Ini bukan benda-benda nak slow. Benda ni benda wahyu. Maka qat'inya begitu, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan ada satu huruf selang, jangan ada satu suku kata selang, atau lebih-lebih lagi satu perkataan menyelangi. Tak boleh. Walaupun nak dimasuk sifat-sifat Allah yang 99 tu tak boleh juga. Dia cukup dengan Allahu akbar. Ya. Tiga. Yang keempat, nanti saya akan ke papan putih untuk menguraikan sebab dia ada pertautan dengan sebutan yang betul, tajwidnya dan sebagainya. Yang keempat, jangan memanjangkan bacaan hamzah wasal. Jangan memanjangkan bacaan hamzah wasal. Wa ziyadatu harfin yughayyiru al-ma'na kamaddi hamzatillah wa ka'alifin ba'da al-ba'. Ini dia. Jangan memanjangkan bacaan hamzah wasal. Hamzah ni macam-macam hamzah ada. Ada hamzah qata', ada hamzah musahhalah, ada hamzah wasal. Yang mendahului kalimah Allah itu namanya hamzah wasal, hamzah sambung, ya. Pada lafaz Allah, kerana artinya adalah bertukar kepada bentuk istifham. Tukarkan N tu pada M. Istifham. Istifham ni bentuk questionnaire, bentuk pertanyaan. Dia jadi bentuk pertanyaan ataupun persoalan. Kita ke papan putih. Yang kata hamzah wasal ni, ini hamzah wasal. Jangan panjang dah yang ini. Ini hamzah qata'. Beza dia. Hamzah wasal, kepala huruf sad. Hamzah qata' memang huruf hamzah. Osmani dia begitu. Sini kita bariskan sebab dia adalah huruf, maka hamzah wasalnya di baris atas, ya. Huraian tadi kata jangan memanjangkan hamzah wasal. Yang ini jangan dipanjangkan. Kalau panjang, dia akan jadi istifham, akan jadi bentuk persoalan atau pertanyaan. Dia akan jadi istifham. Istifham. Kalau kita baca panjang, dia akan jadi pertanyaan.
Patut dia ni perkhabaran, pernyataan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau kita kata Allahu Akbar, adakah Allah besar? Kita tanya pula. Wal'iyazubillah. Sebab itulah kalau orang kata asal sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sebab dia ada pertautan makna. Bahasa Arab ni kita salah sebut, tergelincir sebut, terlebih sebut, terkurang sebut, dia boleh jadi dua kemungkinan. Satu, berubah makna. Satu, jadi tak ada makna. Mana boleh tak ada makna dalam agama, dan mana boleh diubah-ubah makna dalam agama. Ya, kita kena mempunyai sensitiviti yang tinggi dalam masalah ibadat. Ya, jangan main acuh tak acuh, lebih kurang begitu. Bila begitu, termasuklah azan. Iqamah jangan jadi sebab benda cepat. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat begitu. Dia nak tiru tu cerita lain. Tapi kalau tiru bodoh pun tak jadi. Dia tak boleh, tak boleh. Haram hukum dia. Masuk terus. Idgham secara kamil, sempurna. Tak boleh kita main-main sini. Ini kalau jadi imam. Kalau sembahyang Jumaat habis satu sembahyang. Sebab ini rukun. Sebab itu jadi imam bukan cerita main-main, bukan soal perlantikan, bukan soal senior dan sebagainya, bukan. Ilmu. Bukan soal pencen, bukan soal balik haji, bukan soal kerja di Jabatan Agama. Itu bukan. Ilmu. Jadi imam ni bukan soal ada degree dalam agama. Degree ni melalui exam, bukan belum tentu penghayatan. To be fair, ini ilmu. Nak sebut dia betul, Allah, Allah, satu harakat saja. Allah, jangan lebih pada satu harakat. Allah, jangan Allah habis. Dia akan jadi adakah Allah. Al-an makna sekarang. Al-an adakah sekarang? Is it now? Dia now jadi pertanyaan. Jadi satu question mark, satu soal, tanda soal dekat belakang. Begitu sensitif. Suku kata ini boleh berubah makna. Lepas tu jangan main-main azan dengan takbiratul ihram. Kadang-kadang jadi dalam takbir intiqal, takbir perpindahan rukun. Terutama qiyam nak pergi sujud, sujud nak naik qiyam. Benda orang-orang selalu buat panjang takbir. Tidak begitu sebenarnya. Ya. Jadi jangan sampai Allahu Akbar, tak boleh dipanjangkan sini. Ya, tak boleh dimatkan dia. Jangan tak mau. Begitu saja. Cuba ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu. Baik, kita teruskan. Kerana artinya adalah bertukar kepada bentuk istifham. Ya, istifham makna pertanyaan atau persoalan. Itu yang keempat. Yang kelima, perlu diingat fakta yang sedang kita bincang ni merujuk kepada kitab Al-Fiqh 'ala al-Madhahib Al-Arba'ah Al-Syeikh Abdul Rahman Al-Juzairi. Kitab yang membahaskan kitab Imam Mazhab yang 4 yang disusun oleh panel Azhar dulu. Sampai sekarang kitab ni menjadi kitab rujukan utama, Al-Marja'ul Qadhi, rujukan utama. Ya. Baik. Yang kelima, jangan memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar. Tadi Allah, sekarang akbar pula. Tadi panjang, ini pun panjang juga. Tak boleh kita panjang ikut suka kita. Macam saya kata tadi, orang Melayu Jawa Banjar ni, dia bila berdoa kat ujung tu suka benar dia buat panjang. Kadang-kadang dia lupa waladha tu wajib panjang, lin tu tak wajib panjang.
boleh pilih panjang. Tapi sebab orang Melayu ni, benda yang ujung tu dia suka panjang, dia lebih suka lim tu dipanjangkan walaupun toh dia fail. Contoh, satu lagi fahaman, itu kalau boleh mesti satu nafas dia kata tu. Siratal ladzina, dua-dua alaihim tu dia kata kalau boleh satu nafas. Ini mazhab Syafi'i, macam dia faham sangat. Dia tak faham yang mana satu furu', yang mana satu ada rukhsah, dia tak faham. Dia kata ini ayat ke-7, kalau potong jadi 8. Habis kalau imam ni baca Fatihah satu nafas tu, mana Fatihah satu? Sila rujuk siri Fatihah saya 33 siri tu, semua ada hurai di situ. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini maksud saya. Dha dia baca 4 harakat, lin dia baca 6. Sebab orang Melayu, orang Jawa, orang Banjar dia suka ujung panjang. Ya, cuma doa tak panjang pula, dia suka menengking. Rabbana, dia suka tengah pula panjang. Orang Melayu ni, orang Melayu dia doa dia suka panjang, di tengah. Kat ujung dia tengking, habis lari malaikat rahmat habis. Rabbana, macam Mak Yung menurut Twilight Zone punya suara lagu. Rabbana, duk cari apa nak sambut lepas Rabbana ni. Rabbana banyak. Dia jadi mat apa? Mat yang ke-15, namanya Al-Maddul Mencariju. Mat mencari. Rabbana, duk cari tu. Itu mat mencari namanya. Tapi dalam kitab tajwid tak jumpa. Tak cerita mat mencari. Orang Melayu dia suka kalau baca doa di tengah dia panjang, kat ujung dia pendek. Rabbana zalamna, baru jumpa Ampusana, ampu keluar. Ampusana, ampus ini ya, ampu pun keluar kat situ. Ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, hancur. Lanakunanna minal qasirin. Qasirin, al-tengking ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil na'ud, isteri saya. Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Hancur. Dengung ke mana, tebal nipis ke mana, panjang ke mana. Ya, ini jenis asal baca. Ni yang saya sebut di awal tadi, orang Melayu ni dia asal baca. Asal dia boleh jadi imam, boleh baca doa panjang sikit pada orang lain, atau doa tu bunyi lain sikit pada orang lain. Dah hebat lah tu. Orang lain tak pernah baca, dia baca doa. Oh, dia kata, ini bahagia punya imam ni, dia kata. Jarang dengar doa tu. Ini satu lagi passion orang Melayu. Dia suka dengar yang jarang-jarang. Yang jarang-jarang. Ya. Itu kalau boleh ikut dia buat imam tu. Mam, dia kata. Ya, mam. Panjang tu. Bagi doa tadi, imam kata, anak pun sebenarnya tak tahu nak menulis, anak pun mengapai kau untuk imam dulu. Dia kata, oh, maknanya serupa lah ya. Tak tahu nak tulis tu, tak tahu macam mana doa yang kata pelik sangat tu. Anak pernah tanya ada satu imam, dia baca doa, rupanya dah 10 tahun dah dia baca doa tu dalam sembahyang tarawih. Tapi memang tak ada dalam buku. Lama-lama nak jumpa dia. Bukan imam, dia muazzin. Kadang-kadang dia jadi imam. Ji, tulis Ji, apa yang you baca 3 kali tadi tu? Tak tahu Ustaz, dia kata. Itu jodoh saya hafal lagi, dia kata. Hafal tu takkanlah tak boleh semua huruf tu. Tak tahu dia kata. Lepas ni Haji jangan baca, saya kata. Haji baca benda Haji tak tahu apa. Haji baca yang ada dalam buku Jabatan Agama tulis tu dah elok dah. Mulai tahun tu tarawih tak bunyi. Sebelum anak datang, takkan sebut kat mana kan? Itulah bunyinya. Bila pelik, anak approach dia. Cerita ni Datuk, cerita masyarakat yang banyak kita kena tarbiyah. Ya. Cerita apa ni tadi? Jangan memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar, kerana ia bermaksud bentuk, bermaksud nama beduk besar. Beduk ni gendang. Beduk.
Yang ada satunya bila beduk berbunyi, yang beduk bila beduk berbunyi, mana dia jangan buat sini. Jangan ba ni pula dibaca panjang. Jangan jadi gini. Ya betul, yang salah. Jangan jadi gini. Ni ada alif mat di sini. Jadi jangan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi macam tak salah, tapi dah panjang tu. Dia pasal satu harakat saja sambil menebalkan ra. Kalau panjang, walaupun ra tebal, salah. Sebab aspek yang betul ra tebal, tapi aspek yang salah makna ba-nya panjang. Yang dituntut, yang dikehendaki adalah betul tajwid segala-galanya. Mau nak betul, dia kena duduk belajar dah, tak ada cara lain. Tak boleh pesan memesan benda-benda macam ni. Benda yang pesan memesan tu suruh datang, tapi belajar dia tak boleh pesan memesan. Dia kena datang belajar. Yang kedua dia salah faham, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia main pesan-pesan ni. Ni aku bagi kaset kau dengar. Sampai bila nak bagi kaset kau dengar? Takat bagi VCD kat orang kampung tak apa. Allahu Akbar, salah. Dulu ada satu nasyid, ana ada tegur dalam satu majlis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang itu boleh pakai lah. Yang Allahu Akbar dia tak boleh pakai. Itu nasyid sempena musabaqah selalu. Cukup popular nasyid tu. Kalau 4 kumpulan 4 hafal nasyid tu, 4 salah. Sebabnya bar tu panjang. Adalah beberapa ulama tegur, lepas tu dah dibetulkan balik. Tapi jenuh nak membetul tu, mengambil masa. Sebab dia dah baca apa? Allahu Akbar, Allah yang tidur pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan saya kata Melayu Jawa Banjar suka panjang kat hujung. Yang tengah tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat lagu march, memang sedap lah. Cerita ni. Jangan Akbar, Allahu Akbar. Haram hukum dia, batal semayang. Ada masa semayang kita ni, muslimin muslimat, batal daripada awal, takbir gagal. Ada masa semayang kita ni batal di akhir, lagi sedih. Bagi salam tu batal. Dah penat tonggang-tonggik 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, tiba-tiba batal di saat akhir. Kalau batal itu boleh jadi ta'ci batal tu, Syekh Azmi. Syaratnya correction masa itu. Sebab itunya adanya tegur-menegur dalam sembahyang. Kalau yang salah tu ditegur, imam sempat betul, dia tak kira batal, walaupun salah. Kalau takbir, kena tegur awal sebab masih awal. Misalnya imam kata Allahu Akbar, dia pun ni kata, mam, semula Allahu Akbar kabira. Lagi dia terus ni, mam, semula Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Mam, semula. Tak mau lagi. Malik yaumiddin. Takbir, dia cakap dia. Takbir balik maknanya. Takbir tu betul kan balik. Baru dia patah balik. Bila dengar takbir tu baru dia tengok. Apa dia? Takbir tadi salah. Oh, aku tak cakap dari awal. Dari awal dah cakap dah tadi. Sound trouble.
Kau tak bawa alat telinga. Kau tak dengar, bawa lah alat telinga tu. Anak kerja besar-besar semua, hebat-hebat, kereta besar, rumah besar, cakap besar anak-anak. Takkan nak beli barang cakap kat telinga tak ada duit. Begitu. Allah akhbar. Hancur. Jangan sampai gagal semayang di awal atau gagal semayang di hujung. Ya? Dan gagal itu, tengok baik-baik, adalah di bab rukun qauli. Menunjukkan pentingnya rukun qauli. Rukun bacaan cukup penting. Dia penentu sah di awal takbiratul ihram, sah di akhir assalamualaikum warahmatullahi. Penentu sah awal, sah akhir adalah rukun qauli. Tapi rukun qauli lah masyarakat kita tak ambil peduli, tak ambil kisah rukun qauli. Yang dijaganya rukun fi'li, yang dijaganya khusyuk, rukun qalbi. Tapi rukun qauli jangan orang jaga. Jaga baik-baik. Kerana apa? Kalau dibaca bar bermakna gendang. Beduk ni gendang, rebana. Macam rebana. Dulu ada pertandingan rebana satu Malaysia, pukul rebana ramai-ramai. Ya? Pukul-pukul lah. Tapi sembahyang subuh jangan lupa. Sembahyang zuhur jangan lupa. Bila buat latihan, kau nak pukul lah. Ya? Sampai ada orang dia buat latihan sebelum subuh, dia mengeluh pada dia punya ketua dia kata tak apa, masuk neraka kejap je sebab sembahyang subuh dia tinggal. Astaghfirullahaladzim. Kerana nak buat latihan, kena berkumpul ramai-ramai sebelum subuh. Budak-budak ni kata, tuan, kita ni subuh belum lagi. Tak, bukan selalu dia kata. Kalau masuk neraka pun sekejap, subuh je. Nanti zuhur sembahyang balik. Quote and unquote. Orang Melayu boleh main-main urusan duniawi, boleh main-mainkan urusan ukhrawi. Ya, inilah yang perubahan-perubahan yang mesti dibuat, ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana kenduri kendara sembahyang hancur. Itu yang kata nampak faham tapi tak faham. Jadi jangan sampai Allahu Akbar batal, berubah makna. Ya, al-ayatulillah. 5. Yang keenam, jangan baris bawahkan hamzah qata pada lafaz akbar serta dipanjangkan ba pada kalimah yang sama. Kerana ini berarti darah haid. Ini bermakna ia menghina Tuhannya. Maka murtadlah ia sekiranya keluar daripada agama Islam. Itu dalam masa nak semayang tu. Bukan orang tak nak semayang, bukan orang ijtihad nak keluar Islam, bukan orang nak isi borang murtad. Dalam semayang boleh jatuh murtad. Tengok, dalam masa dia nak sembah Allah, tak sedar dia keluar pada agama. Pasal apa? Ilmu. Ya? Maka murtadlah ia sekiranya ia sengaja melakukannya tanpa belajar. Ayat akhir yang penting tanpa belajar. Bila tak belajar, maknanya sengaja buat. Sebab dia sengaja pilih jalan macam itu. Memang dia kata dia tak sengaja, tapi bila you tak belajar, maknanya you pilih jalan yang tak betul. Maknanya you sengaja juga. Sebab apa? You tak datang belajar. Dan belajar ni, bukan saya duk sebut selalu, bahawa rezeki. Kita menuntut ilmu ni rezeki. Ada orang dia lama menuntut ilmu, rezeki dia tak dapat bab ni. Ada orang kadang-kadang dia hanya transit saja, rezeki dia dapat bab ni. Sebab itulah belajar menuntut istiqamah. Belajar memerlukan istiqamah, konsisten, berterusan, ya, dalam mencari dan menimba ilmu. Baik, yang keenam ni, yang jatuh salah yang teramat sangat ini, apabila yang ini kita tulis lain juga, dia jadi begini. Hamzah qata' ni dibubuh dari bawah pula. Tulisan sama macam ni, tapi hamzah qata' bubuh bawah. Ini satu salah, yang ni dua. Dia bubuh macam ni, ikba. Yang ini dia bubuh dari bawah, yang ini dia panjangkan. Makna darah haid.
Bahasa Arab ni tuan-tuan banyak sebenarnya. Jangan tengok bahasa Arab Fusha saja. Bahasa Arab Fusha ni bahasa Arab standard, bahasa Arab buku lah. Kalau English tu Queen English. Tapi bahasa Arab yang ami ni, bahasa Arab pasar ni, di antara negara-negara Arab sendiri tak sama. Budak-budak yang balik Mesir ni, walaupun dia ambil bab lugah, degree dalam lugah bahasa Arab, dia kata anda tak faham bahasa Arab yang setengah-setengah negara di Arab sebelah benua Afrika cakap. Ada sekali dalam TV Al-Hashim, filem Mesir kan, Hashim ke apa. Anda tanya anda faham ke dia? Anda sebiji tak faham dia. Padahal dia ni degree dalam bahasa Arab Azhar. Sebab ini bahasa Arab pasar. Dia pun tak tahu kenapa filem Arab yang menggunakan bahasa Arab pasar yang macam itu yang ditayangkan. Tidak dulu filem Arab Mesir ni dia guna bahasa Arab Fusha saja. Dulu ada filem Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah. Memang cakap Arab betul, bukannya bunyi suara pelakon kita. Muka Arab, pelakon Melayu. Itu pun mengacau juga tu. Dia memang muka Arab, suara dia betul dan menggunakan bahasa Arab Fusha. Baru boleh belajar bahasa Arab. Yang ada sekarang ni, termasuk yang lagu-lagu ni, bahasa pasar. Sebab kalau buat bahasa Fusha, tak laku lagu tu. Sebab orang yang bahasa, orang awam ni nak dengar lagu tu. Amrati apa ni? Dia pakai bahasa Ami tu, bukan bahasa Fusha. Kadang-kadang dia celup sikit-sikit. Nak ceritanya, ada makna-makna ni kadang-kadang tuan-tuan cari dalam kamus. Itu point saya. Tuan-tuan cari dalam kamus tak jumpa kadang, sebab dia menggunakan bahasa Arab pasar. Tapi dia memberi makna. Nah, contoh bahasa Arab pasar kan, kalau kita biasa tanya khabar macam mana? Kaifa haluk? Okay? Ada belajar bahasa Arab ni? Giling-giling. Kaifa haluk? Kalau pergi Singapura jumpa Pak Arab, dia tak bunyi dia kaif je terus. Kita dengar tak dengar je, faham tak faham je, atau ignore terus. Tapi kalau Arab pasar dia kata kaifa haluk, dia kata izayyak. Kan lari jauh tu. Izayyak tu bahasa Ami, kaifa haluk tu bahasa standard. Jadi ini melibatkan bahasa pasar. Kalau kita kata Iqbal makna darah haid, wal'iyazubillah. Maknanya kita hina Allah. Kita kata Allah, wal'iyazubillah, darah haid. Yang tadi Allah rebana, gendam. Ya, tinggal ni kau tak belajar macam mana? Ya, ya. Jadi jangan sampai dipanjangkan, diletak baris bawah hamzah qata' jadi ik, patutnya ak. Kemudian ba tu dipanjangkan jadi ba, maka berubahlah makna. Dan kalau sengaja dibuat, pada anda memang sengaja buat kerana tak belajar. Sebab tak belajar tu sengaja dia pilih kan. Orang yang tak datang belajar sebenarnya dia pilih tak nak belajar, betul tak? Sebab benda lain dia pilih nak buat kan. Maknanya freedom of choice. Kita ada kebebasan memilih. Dan dia pilih tak nak belajar, maknanya dia sengaja buat yang salah. Kalau dia pilih belajar, dia akan buat yang betul. Betul tak? Sebab tu orang yang tak belajar, memang dia sengaja buat, dan hukumnya haram. Dan dia tak boleh kata saya tidak tahu. Soalnya bukan untuk tahu. Pasal apa untuk saya ambil tahu? Kenapa tak nak ambil tahu? Kita hidup atas muka bumi ni kena senantiasa ambil tahu, bukan senantiasa nak diberi tahu semua perkara. Ada benda-benda dia dalam kategori it is understood. Cakap jauh sikit. Tak perlu diterang, tapi kena faham. Walaupun orang tak cakap. Melibatkan perasaan. Ya, ada cerita. Ya. Dia tak boleh kita baca Allahu Akbar, salah. Dan yang ketujuh, وزيادة واو قبل الجلالة وتخليل واو ساكنة
atau mutakharrikah bainal kalimatain. Kalau kitabnya sebut macam itu. Kalau kita kerja kita kata jangan menambah huruf waw sukun. Waw sukun ni waw mati. Ada satu lagi sukun namanya buah sukun. Itu memang orang suka. Jangan menambah waw sukun, waw mati. Atau waw harakah. Mutakharrikah, waw yang berbaris. Waw harakah ni waw yang berbaris. Soal khabar harakah, dia mula-mula gerakkan. Harakah ni gerakkan. Gerakkan ni bergerak. Bergerak tu bila ada baris baru boleh bergerak. Ada usaha. Itu datang soal khabar harakah. Itu ni harakah maknanya berbaris. Sebab kalimah akan berbunyi bila berbaris. Dia panggil i'rab. Saya bagi contoh-contoh macam tu supaya kita tahu apa benda yang kita duk dekat dengan perjalanan hidup kita selalu, yang kita gunakan harian. Sebab dalam penggunaan orang yang dak kepada agama ni, banyak istilah-istilah tu lebih kepada bahasa Arab. Cuma kadang-kadang kita tak tahu apa benda kita sebut. Lagi mana ni? Lagi usrah. Orang tu tanya pula, usrah tu apa benda? Sudah jumpa-jumpa dia kata. Jumpa kat stadium pun jumpa-jumpa juga, kan? Jumpa-jumpa kat taman bunga pun jumpa-jumpa juga. Ni tak pula tak tahu pula apa benda usrah. Nantilah aku tanya nanti aku punya ketua tu. Ketua aku nama apa? Apa dia kata? Nakib. Nakib ni perempuan ni lelaki tak tahu. Nakib ada yang kata nakib buang apa benda, musibah apa benda. Tak tahulah dia kata. Ini orang Melayu kita yang dah nampak agama ni, istilah dia, terminologi, penggunaan pengistilahan tu banyak guna bahasa Arab. Baca surat khabar. Surat khabar harakah. Harakah tak ada benda. Aku belajar tajwid, kalau harakat tu 2 harakat, 4 harakat. Kalau belajar taranum tu harakat 1, harakat 2. Ni harakah surat khabar ni benda. Tak tahu dah surat khabar pembangkang kot dia kata. Sudah kata harakah pembangkang pula. Harakah dah bagus. Contoh. Kadang-kadang orang kita dia tak faham benda-benda macam ni dah. Bila tak faham, dia salah maklumat. Yang betul dia kata salah, yang salah dia kata betul. Itulah jadi bila orang tak ada ilmu. Jadi jangan menambah waw sukun, waw mati ataupun waw berbaris di antara dua kalimah, antara bainal kalimatain, antara Allah dengan akbar, di antara al-jalalah dengan akbar. Jangan tambah waw sukun. Sini. Jangan tambah waw sukun, jangan ada bagi waw mati sini. Waw sukun mati nanti tanda semua. Allahu akbar. Hu jadi panjang. Allahu akbar. Kalau nasyid tadi kena Allahu akbar. Dang. Kena belaka tu. Yang ini kena belaka. Waktu saya tegur kumpulan nasyid ni. Kumpulan nasyid popular dulu saya tengok melalui pengurus besar ni. Ada punya kumpulan yang kata selawat tak betul je. Waktu tu anda pergi kuliah di daerah bumi. Ada punya selawat kumpulan nasyid tak betul. Kalau pun betul kan ni. Angguklah masa minum tu. Tapi buat tak tahulah. Dah buat album nak betul macam mana. Dah berapa puluh ratus ribu dah jual. Tapi selawat tu tak betul. Sebab apa? Pentingnya dia punya rentak itu. Bila rentak menguasai kalimah dia lah. Dia kalau tidak bahasa Arab, tidak bahasa-bahasa agama, cerita lain. Bahasa-bahasa Jawa ke dah. Tak apa, ini bahasa Arab mana boleh. Atau waw harakah, waw berbaris. Dia bubuhnya baris kat sini. Katalah baris atas. Jaranglah waw tu bagi bawah dalam keadaan macam ni. Dan jangan juga waw tu bagi depan. Kata bagi atas. Allahu akbar. Huwa akbar. Dia tak tahu huwa tu dalam kalimah lain. Allahu.
Allah huwa. Huwa yang ini, bukan yang sana. Huwa Allah. Huwa. Tapi bukan sini. Dia salah letak suku kata. Maka dia baca Allahu Akbar. Waw mutaharrik, waw berbaris. Pun tak boleh. Makna jangan duk pandai mereka benda-benda macam ini. Sebab tu nak tegur dalam takbir raya, masih dalam bab takbir. Kekalkan apa yang ada dalam kitab ulama-ulama dulu. Ya? Di akhir takbir raya apa dia? Walau karihal kafirun. Kekalkan yang itu, tak payah duk bega-bega. Walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun, walau karihal macam-macam lagi. Lama-lama terdiam, punya nak cari yang lain. Kamu Melayu suka buat lain supaya nampak terror. Tak payah. Saya kata kekalkan dalam kitab walau karihal kafirun, dah merangkumi munafiqun, musyrikun semua. Ya. Jadi tidak boleh kita tambah waw mati ataupun waw berbaris. Tak boleh. Ya. Yang akhir yang ke-8. Jangan mentasydidkan. Mentasydidkan ni makna mensabdukan. Bubuh sabdu yang melambangkan bacaan idgham. Huruf ba pada lafaz akbar. Itu sedap juga ni. Jangan buat macam ni. Bubuh sabdu sini. Tak tahu nak bunyi macam mana. Dia bubuh sabdu dekat ba. Tapi kalau orang Jawa selalu pun, orang Jawa memang suka sabdu. Orang Jawa bila bagi kursus perkahwinan dulu Datuk dengan almarhum Ustaz Muhammad Sedih. Ya. Di antaranya ada juga yang kita temu bual dia nak nikah ni. Nak nikah tapi ilmu merekah. Ya, tahu merekah. Ilmu pecah-pecah, tunggu nak belah. Tu bila suruh baca doa kunut, ada yang bunyi sabdu tu. Pak ini nak kata kedih, kalau you kata. Pak ini nak kata kedih, kalau you kata. Kata sabdu ni kuat sangat. Kalau you jangan begitu Ustaz ni. Pak ini nak kata kedih, kalau you kata. Ini macam mana ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabdu kan? Allahu Akbar. Yang ber daripada Allahu Akbar. Mana juga? Sabdu ni macam mana? Kitab tak ada bunyi Tin. Jadi kena dibunyikan. Macam mana yang salah? Allahu Akbar. Tak boleh. Sebab sabdu, nak sabdu macam baru sabdu kan? Allahu Akbar. Tak boleh. Kau Jawa semua situ Ustaz macam mana? Carilah Jawa yang pandai. Takkan Jawa bodoh semua. Takkan goblok semua. Cari yang pandai lah. Orang Jawa dengar siri kelima dia marah ni. Ya, nak marah kita sebut benda salah. Ya. Jangan disabdukan ba pada lafaz akbar. Itulah perkara yang penting. Kita berhenti sampai nombor 8 dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam tajuk takbir ini yang nampaknya panjang juga perbincangannya pada siri yang akan datang, yang ini siri yang ke-6. Yang baik daripada Allah silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.